Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, bakal-bakal penghuni syurga, pencinta Al-Quran. Ahlan wa sahlan buat semua. Apa khabar? Selamat hari Minggu. Selamat tengah hari. Saya sihat. Buat yang bertanya saya apa khabar saya? Sihat, Alhamdulillah. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan juga semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam Kak Azimah, Kak Ida dan share. Terbaik. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Belum diingatkan pun dah tahu untuk dah apa orang kata? Dah share. Terima kasih banyak-banyak. Yang belum share boleh pakat-pakat share. Kita share kepada ramai orang. InsyaAllah semuanya dapat manfaat dan kita juga beroleh pahala. InsyaAllah. Waalaikumsalam Kak Nozariani, Kak Hamidah, Kak Salasia. Ahlan wa sahlan Kak Dayang. Okey. Kak Lily. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Sharing done. Terbaik. Okey, yang belum share boleh pakat-pakat share lagi. InsyaAllah kita tak ambil masa yang lama pun sebelum sementara menunggu waktu Zuhur. InsyaAllah kita nak berkongsi. InsyaAllah kita nak tengok sama-sama satu hadis. Siapa yang ada buku Fadilah Amal boleh buka muka surat 249. Okey, 249. Kita nak tengok Fadilat Al-Quran. Waalaikumsalam Kak Mimi. Okey, Fadilat Al-Quran. Apa tajuk kita hari ni? Apa tajuk kita hari ni? Hadis ke-6. Okey. Okey, tajuk kita hari ni hadis ke-6, perbandingan orang yang membaca dan tidak membaca Al-Quran. Nak tengok perbandingan orang yang membaca dan tidak membaca Al-Quran. Okey, nanti kita tengok sama-sama. Okey, Waalaikumsalam. Okey, dah bersedia ke? Suara saya jelas kan? InsyaAllah ya. Waalaikumsalam Kak Nozariani. Kak Manja. Okey, ahlan wa sahlan saya ucapkan. Baik. Dah share, yang dah share terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Yang belum share boleh pakat-pakat share lagi. InsyaAllah moga-moga Allah memberkati pertemuan kita pada hari ini. Baik, dah bersedia ya? Betul. Muka surat 249. Okey. Hadis ke-6. Baik, saya mula ya. Okey, baik. Okey, jelas. Terima kasih Kak Azimah kata jelas. Okey. Sama-sama. Waalaikumsalam Kak Rosna Nazri. Selamat datang. Alhamdulillah jelas. Kak Ida kata pun jelas. Kak Ida daripada mana? Jelas ya? InsyaAllah. Waalaikumsalam. Yang memberi salam. Okey. Kak Azimah dah kata jom. Okey, jom kita mula sama-sama. A'udzubillah. Kita niat baca hadis hari ini, tengah hari ini kerana Allah Ta'ala dan khususkan pahala buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga kita, kedua orang tua kita, insya-Allah.
Okey, jelas. Waalaikumsalam dari Skuda Johor. Masya Allah, jauh. Okey. Okey. Sihat ya orang Johor? Jelas, Kak Rosna kata jelas. Okey, baik. Kita akan mulakan pembacaan hadis yang bertajuk perbandingan orang yang membaca dan tidak membaca Al-Quran. Kitab suci kita, Kalamullah. Okey, betul? Terbaik semua. Okey, baik, kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana masalul utrujati rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana masalut tamrati la riha laha wa ta'muha hulwun wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamasalil hanzalati laisa laha rihun wa ta'muha murrun wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana masalur raihanati wa rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Rawah al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Waalaikumsalam Kak Nurul Ain Najwa, Kak Zimat Rokiah. Ahlan wa sahlan saya ucapkan. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dalam slot bacaan hadis. InsyaAllah. Moga-moga Allah mempermudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan dan dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah. Okey, baik. Kita dah baca hadis dalam Arab tadi. Hadis tentang perbandingan orang yang membaca dan tidak membaca Al-Quran. Okey, sekarang kita nak tengok maksudnya. Nak menerangkan tentang apa? Daripada Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perumpamaan seseorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti apa? Perbandingan kita nak tengok orang yang membaca Al-Quran ni adalah seperti, nak diumpamakan seperti limau. Limau manis yang mempunyai bau yang sedap. Dan rasa yang dah bau sedap, mesti rasa dia pun manis. Rasa yang manis. Itu perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Waalaikumsalam Kak Zaitun. Okey. Kak Sanjaya. Kita tengok pula perumpamaan orang yang tidak orang yang mukmin yang tidak membaca Quran. Okey. Terus perumpamaan seseorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Macam mana, apa yang nak diumpamakannya? Adalah seperti buah tamar. Buah tamar sesungguh pun tidak mempunyai bau, namun berasa manis. Buah kurma yang kita biasa makan time buka puasa ke, kan? Tak ada bau tapi rasa dia manis. Itu nak umpamakan orang yang mukmin juga tapi tidak membaca Al-Quran.
seperti tamar yang tiada bau, tak ada bau kan? Tidak mempunyai bau tapi rasa yang manis. Okey, kita teruskan lagi. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seumpama buah hanzal. Buah hanzal ni apa? Waalaikumsalam Kak Syarifah Saleh. Yang dah share, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Yang belum share, boleh pakat-pakat share lagi slot live kita. Share seberapa banyak yang boleh, insya-Allah. Okey, kita nak tengok buah hanzal. Kita sambung ya. Buah hanzal ialah okey, ada keterangan di bawah ni. Sejenis buah yang menyerupai buah tembikai susu. Yang kelihatan cantik tapi rasanya sangat pahit. Mungkin tak dapat di sini. Kita pun biasa kita makan buah tembikai susu, rasa dia ada yang manis kan. Tapi ni sebab dia nama dia buah hanzal. Buah hanzal. Nak kata dia menyerupai buah tembikai susu tadi tu. Luar cantik tapi rasanya sangat pahit. Itu nak menerangkan ciri-ciri buah hanzal. Ini untuk apa tadi? Untuk perumpamaan orang munafik yang tak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzal. Waalaikumsalam Kak Ani Rahman, Kak Eroni, Kak Ate Dahlia. Waalaikumsalam buat yang baru hadir. Hari ni kita perkongsian hadis kita mengenai perbandingan orang yang membaca dan tidak membaca Al-Quran. Okey, saya sambung ya. Okey, buah ini tak mempunyai bau dan berasa pahit. Buah hanzal tadi. Seterusnya, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga raihanah. Bunga raihanah ni dia berbau harum tetapi rasanya berasa pahit. Berasa pahit. Okay, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah. Okey, dalam hadis ni tadi ada dia nak bandingkan dalam 4 kategori. First kali, yang pertama dia membandingkan orang mukmin yang baca Al-Quran. Lepas itu membandingkan, setiap perbandingan ni ada perumpamaannya lah. Maksudnya umpamakan macam mana. Okey, perbandingan yang kedua tadi dalam kategori orang mukmin yang tak membaca Al-Quran. Ketiga apa? Ketiga orang yang munafik. Orang yang munafik yang tak membaca Al-Quran. Keempat, orang yang munafik yang membaca Al-Quran. Ada 4 kategori. Okey. Kita tengok sikit keterangan. Hadis ini bermaksud membandingkan perkara yang tidak nyata. Tidak nyata ni yakni abstrak. Abstrak dengan perkara yang nyata, iaitu konkret. Waalaikumsalam Kak Hayati Arifin. Okey, kita sambung. Okey, sebab apa nak membandingkan perkara yang abstrak dengan konkret ni? Supaya perbezaan antara membaca dan tidak membaca Al-Quran mudah difahami oleh akal fikiran kita lah, akal fikiran manusia. Okey, jelas ya? InsyaAllah. Okey, kita teruskan sikit lagi. Waalaikumsalam Kak Safiah Lia. Okey, walaupun demikian, kemanisan dan keharuman Al-Quran tidak boleh dibandingkan sama sekali dengan limau manis dan buah tamar. Ini sebagai
sebagai kita tengok saja. Kita tak boleh nak bandingkan Al-Quran dengan apa-apa pun kan. Tapi ini sebagai untuk kita faham. Kalau yang membaca Al-Quran nak umpamakan seperti apa, yang tak membaca seperti apa, itu hanya untuk pemahaman akal fikiran kita saja. Okey. Kita teruskan. Walau bagaimanapun, dalam perbandingan ini terdapat perkara-perkara yang khusus berkaitan dengan ilmu-ilmu kenabian, dan kenyataan tersebut menjelaskan keluasan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebagai contoh. Okey, kita tengok ya. Sebagai contoh ialah buah limau manis. Kan? Buah limau manis. Okey. Siapa sini suka makan buah limau? Buah limau kan banyak khasiatnya kan? Dah lah rasanya pun manis. Okey, kita teruskan. Buah limau manis ni, buah limau yang manis yang dimakan akan mewangikan mulut. Okey. Apa lagi manfaatnya? Membersihkan mewangikan mulut, membersihkan perut. Bagus untuk perut kita. Jadi menguatkan penghadaman pun. Kak Azimah suka buah limau. Itulah saya pun suka buah limau manis. Sedap kan? Okey. Dan lain-lain manfaat lagi. Banyak lagi manfaat buah limau manis. Okey. Sebab dia ambil contoh limau manis ni sebab nak nilai-nilai yang baik-baik tadi, manfaat-manfaatnya diperoleh melalui saya terskip pula. Ini ni. Manfaat-manfaat ini diperoleh melalui pembacaan Al-Quran. Mempunyai kaitan. Yang ni. Mempunyai kaitan. Okey, maafkan saya. Okey, mempunyai kaitan yang rapat dengan pembacaan Al-Quran. Sebab tu dia ambil contoh limau manis tadi. Okey. Teruskan. Saya pergi ke perenggan yang ini, bawah ni. Waalaikumsalam Kak Norzila Nazri. Okey, dikatakan juga bahawa terdapat kesan yang khusus pada limau manis. Suara kurang jelas ya. Okey, tak. Saya dekatkan mic kejap. Okey, macam tadi jelas ke? Okey, Okey. Kita sambung. Sikit lagi nak habis. Okey. Dikatakan juga bahawa terdapat kesan yang khusus pada limau manis tadi. Iaitu apa dia? Jika limau ini ada dalam sesebuah rumah, maka jin tak dapat memasuki rumah itu. Wallahu alam, tak tahu betul ke tak. Tapi inilah ada pendapat yang lain mengatakan begitu. Jika ini benar, maka limau ini mempunyai persamaan manfaat yang khas seperti Al-Quran. Maksudnya bila orang membaca Al-Quran, jin pun takkan masuk rumah kita. Sebab tu dia mengumpamakan limau tadi dengan orang yang membaca Al-Quran. Okey. Apa lagi pendapat? Ada lagi pendapat. Saya mendengar daripada sesetengah ahli perubatan bahawa limau manis tu juga menguatkan ingatan. Okey. Maksudnya bila kita membaca Al-Quran lagi, menguatkan ingatan.
Okey. Selanjutnya kita sambung sikit lagi. Selanjutnya dia petik daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ulumuddin. Apanya? Dah nak habis dah. Okey. Daripada riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa 3 perkara yang menguatkan ingatan, iaitu pertama, membersihkan gigi dengan miswak, bersiwak. Kedua, berpuasa. Dan ketiga, membaca Al-Quran. Nampak tak? Membaca Al-Quran ni pun tergolong dalam perkara yang akan menguatkan ingatan, insya-Allah. Okey. Riwayat Sayyidina Ali tadi ada 3, iaitu membersihkan gigi. Kita gosok gigi, bersihkan gigi kan. Bila bersih gigi, nafas pun segar, dan kita pun dalam keadaan yang bersih. Lepas tu apa lagi? Kita berpuasa dan membaca Al-Quran. 3 jenis yang menguatkan daya ingatan. Okey. Seterusnya sikit lagi sebelum berakhir ada riwayat. Riwayat dalam kitab Abu Daud. Hadis ini telah diriwayatkan dengan sedikit tambahan yang sangat berfaedah. Maksudnya ini perkongsian tambahan saja. Okey, mengenai apa? Mengenai sahabat. Ini kawan kita, rakan kita, sahabat-sahabat family mengaji Tenten. Apa dia? Kita tengok apa riwayat ni mengatakan. Okey, kawan yang baik adalah seumpama penjual kasturi. Okey, sekiranya kamu tak dapat kasturi, maksudnya tak dapat kasturi daripada penjual tadi tu, kawan kita tu, daripadanya pun sekurang-kurangnya kamu akan mendapat ataupun menghidu bau kasturi yang harum daripada dia, daripada penjual tadi tu. Okey. Lepas itu kawan yang jahat adalah seumpama penjaga dapur arang. Walaupun tidak terkena kesan hitam, arang kan hitam, masih tidak dapat mengelak daripada asap dapur itu. Okey, ini perkara ni sangat penting kan. Bila kita hidup dalam bermasyarakat, kita ada kawan, kawan yang baik. Ini umpamanya seperti penjual kasturi dan kawan yang jahat, umpama penjaga dapur arang. Okey. Kita tengok kawan-kawan kita, bagaimana, macam mana kita kawan dengan dia. Kita seperti penjual kasturi atau penjaga dapur arang. InsyaAllah semuanya penjual kasturi. Penjual kasturi. Semuanya nak dapat, tak dapat kasturi pun nak dapat haruman kasturi kan. Okey. Dalam satu hadis kita dapat banyak kisah kan, banyak manfaat yang lain. Bukan saja menerangkan tentang fadilah Al-Quran saja tadi kan. Dapat tahu tentang tips kuat ingatan, macam mana nak dapat kuat ingatan. Lepas tu tadi pasal tips pasal kawan. Dan apa lagi tadi yang pertama sekali kita kongsi, iaitu mengenai pembaca, perumpamaan orang yang membaca dan tidak membaca Al-Quran. Waalaikumsalam Kak Hasnah Muti. Kita dah berakhir dalam slot bacaan hadis tengah hari ini. Moga-moga ketiga-tiga perkara apa yang tadi kita dapat tadi, iaitu pertama, perbandingan baca dan tidak membaca Al-Quran. Semuanya diumpamakan seperti limau tadi tu, limau manis. Lepas tu yang tak membaca seperti buah hanzal, dia bau je,
tak bau tapi dia rasa dia pahit. Tadi seterusnya kita dapat tahu juga mengenai orang yang baca Al-Quran akan kuat ingatan dia. Ingatan dia akan kuat. Okey. Okey. InsyaAllah apa yang kita dapat hari ini insyaAllah kita kongsi kepada orang lain dan semuanya mendapat manfaat. Okey. Terima kasih dan tahniah buat semua yang bersama daripada awal slot hingga ke akhir. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam slot hadis yang lain. Okey. Okey. Sesiapa yang nak laksana kurban atau akikah, kita masih buka lagi. Boleh tekan link di pin komen. Seterusnya kelas asas yang nak sertai kelas online kita, kelas asas kita mula daripada awal bacaan. Asas talaki dan tajwid. Okey, boleh tekan link di pin komen. Okey. Terima kasih dan tahniah buat semua. Okey. Yang nak infak Quran ataupun nak beli produk Family Mengaji 1010, kita ada combo kan. InsyaAllah boleh tekan link di pin komen. Okey, jangan lupa malam ini ada program yang special. Program bersama interaktif Al-Quran bersama Sheikh Hisham. Okey, jangan lupa ya, temu janji. Maafkan saya, temu janji. Malam ini jam 9 malam FB Live Teknik Mudah Baca Quran. Okey. Kita ajak lagi ramai-ramai nanti insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Okey, tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, betul Kak Azimah, 9 malam ini. 9 malam ya. Okey, insya-Allah semua pakat-pakat share nanti ya. Dan kita jumpa jam 9 malam. Okey. Tak apa Kak Alasawati, nanti tengok ulangan ya. Okey. Esok pun kita ada slot hadis. Macam biasa jam 12.30 hari. Baik. Okey. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.